Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Wa laka bi ni'matika alayya. Wa a'udzu bika Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwal rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua
tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT pada pagi yang penuh barakah ni kita berada di hari Jumaat, Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam, pada minggu pertama, Jumaat pertama di dalam tahun baru Islam, 3 Muharram 1445 Hijrah. Mudah-mudahan tahun ini jemaah sekalian, dengan hadirnya, dengan datangnya tahun baru Hijrah 1445 Hijrah ini, membukakan satu lembaran baru untuk kita. Minggu atau Jumaat yang pertama, minggu pertama Jumaat ini sebagai menjadi titik tolak, sebagai satu suasana yang kita boleh wujudkan sebagai pencetus untuk kita terus melakukan kebaikan, bertambah kebaikan. Dan sifat orang beriman ini, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir itu mesti lebih baik daripada yang awal. Kita ni semua ada perjalanan, dan perjalanan kita sudah pasti adalah perjalanan yang menuju ke arah kebaikan dan lebih baik. Bukan isu kita itu bagaimana, tapi isunya kita nak ke mana. Bagaimana keadaan kita dulu, itu jadikan sebagai satu muhasabah untuk kita, agar menjadi kayu pengukur untuk melihat ke depan. Bukan untuk kita melihat ke belakang dengan keadaan diri kita itu, kita nak melihat ke belakang. Tidak. Jadikan dia sebagai kayu ukur untuk melihat ke depan. Lalu apabila kita untuk melihat ke depan, maka sudah pasti sekiranya kita lakukan muhasabah. Umat Islam dianjurkan untuk kita sentiasa muhasabah, untuk menghisap diri kita. Dari sudut bagaimana perilaku kita, terutama hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita perhatikan dari masa ke semasa, bagaimana kita menatari ataupun menerima, respon dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ni. Sudahkah kita meningkatkan kesyukuran dari masa ke masa, dari tahun ke tahun? Kita nak membina hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan hidup kita ni jemaah sekalian, perubahan tahun demi tahun adalah untuk pertama sekali kita nak membina dan menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita nak menjaga hubungan baik sesama makhluk Allah, hamba Allah SWT, yang dipanggil hablum minan nas. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi bagaimanapun situasi perjalanan hidup kita itu, pastikan situasi kita adalah situasi yang nak menuju kepada arah kebaikan. Orang yang hebat itu, yakni orang yang beriman itu, adalah orang yang sentiasa melihat ke depan. Dia tidak akan melihat ke belakang dan terkebelakang. Ke depan ia itu adalah yang menjangkaui kebenaran. Yakni dia melihat dari sudut pandang akhirat. Dia terus pergi kepada kesan atau impak yang paling last sekali apa jadi. Itu pandangan akhirat. Dia tidak lagi tengok keadaan dia kat dunia ni dengan apa yang situasi dia, dengan habuan nak dunia macam mana. Tidak. Dia akan sentiasa melihat bagaimana keadaan dunia dia ini, kesan dia kepada akhirat dia nanti. Jadi perbandingan muhasabah yang dia nak lakukan itu, pastikan muhasabah yang membawa keadaan akhirat dia. Bukan hidup dia tengok dunia ni apa nak lagi, bukan. Bukan tengok dunia ni apa yang tak ada lagi, bukan. Bukan tengok dengan kehilangan dunia itu, bukan. Tapi kita nak tengok keadaan kita akhirat nanti. Bagaimana situasi hidup kita kat sana. Kita sentiasa letakkan harapan yang pasti. Harapan yang membawa kepada kebenaran. Itulah kata Nabi SAW ketika memberikan nasihat kepada kaum Ansar yang menunggu kedatangan baliknya Ubaidah Al-Jarrah daripada Bahrain membawa harta. Kaum Ansar waktu itu berharap agar dapat habuan daripada Ubaidah Al-Jarrah
Lalu Nabi pun memberi nasihat kepada mereka, abshiru wa amilu ma yasurrukum. Bergembiralah, abshiru wa amilu, dan berharaplah kepada apa yang menggembirakan kamu. Nampak, Nabi betul bagi nasihat. Walaupun ketika itu memang mereka sedang menunggu satu perkara yang mengembirakan bagi manusia yang bersifat lumrah, yakni dunia ini memang bagi nafsu memang seronok. Tetapi Nabi terus memberikan peringatan agar kita ini terus berharap, terus bergembira dengan apa yang mengembirakan kita sebenarnya. Lalu yang mengembirakan kita, kata Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 25. Satu perkhabaran khusus buat orang beriman. Ketika kita tengah, mungkinlah dunia ini jemaah sekalian, dalam kita nak bertatih, mungkin kita tengah nak menyusun langkah rentak perjalanan kita, mungkin kadang-kadang kita tersadung, tersungkur sedikit, terjatuh. Kemudian kita nak bangun balik, mungkin ada satu perasaan yang nak kita selesaikan daripada kejatuhan itu mungkin. Tapi jangan bangun asbab orang kata pun dengan kekecewaan itu, jangan bangun dengan rasa fed up, jangan. Itu bukan sifat orang Islam, bukan sifat orang beriman. Lalu ingatlah kata-kata Allah ini dalam surah Baqarah ayat 25. Apa kata Allah? Wabashiril ladzina amanu. Kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman dan yang beramal saleh. Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannat. Kabarkan berita gembira bagi orang beriman dan yang beramal soleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Ini satu perkabaran yang indah. Dan kita sebagai orang beriman, bila dengar kalimah ataupun kalamullah daripada Al-Quran, mestilah kita letakkan satu sikap, satu sifat husnuzan, bersangka baik dengan Allah. Dan kita kena melihat yang satu khabaran yang penting, apatah lagi yang melibatkan tawaran. Lalu kita bergembiralah dengan tawaran Allah. Dan ini satu perkara yang mesti kita tanamkan dalam hidup. Apatah lagi dengan membuka lembaran baru tahun Hijrah 1445 ini. Bagaimana kita nak melihat penghayatan, kesan di dalam kehidupan ini. Bagaimana kita nak ambil kesan penghayatan jemaah sekalian. Di sinilah pentingnya untuk kita melihat kembali, merungkai kembali perjalanan hijrah. Apakah kesan dan natijah dalam hidup kita ini jemaah sekalian. Nabi telah berhijrah, peristiwa hijrah ni sudah 1400 tahun telah berlalu. Kita kena memastikan, tengah memastikan bagaimana situasi perjalanan kita ini. Adakah sentiasa melihat ibrah dan pengajaran penghayatan, atau kita hanya biarkan ia berlalu? Jadi pagi ini jemaah sekalian, alhamdulillah kita akan menyentuh topik ini tentang tajuk dia ma'al hijrah. Semua maklum, cuma kita nak lihat bagaimana sudut pandang penghayatan dalam hidup kita. Baik, alhamdulillah jemaah sekalian, pagi ini bersiaran lagi kita bersama dengan surah An-Nur fasa 3 Seremban Selatan. Jadi alhamdulillah bolehlah kita bersama-sama membantu mengimarahkan surah An-Nur fasa 3 Seremban Selatan dengan kita menginfakkan dana kepada surau agar terus berlangsungnya aktiviti-aktiviti pengimarahan. Kita pun nak menumpang pahala dengan surau ini dengan kita menginfakkan. Buatlah infak bulanan lagi baik, buat autodidak kan senang ke. Alhamdulillah. Dan kita bersiaran lagi bersama surah An-Nur fasa 3 Seremban Selatan. Terima kasih pada pihak jurukuasa Cik Zul dan semua
atas penglibatan ini. Dan jemaah sekalian yang telah bersiaran bersama dengan surah An-Nur fasa 3 Semua Selatan. Bantu sebarkan lagi. Tadi ada saya tengok jemaah ada kata ni tengah tak perasan adalah tengah tengok ulangan. Ni bukan ulangan ni betul live ni. Ni betul live ni bukan ulangan. Ni tengah live ni. Jadi alhamdulillah bantu sebar-sebarkan jemaah sekalian. Alhamdulillah. Baik. Apabila kita berbicara soal hijrah, pertama kita lihat bagaimana yang berlaku pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penghijrahan yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jemaah sekalian adalah penghijrahan yang melibatkan tempat. Itu yang pertama. Berlakunya perpindahan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar daripada kota suci Mekah. Yang pertama kalau kita lihat berlakunya penghijrahan Nabi yang mana disitulah datangnya syariat, dan hijrah ni adalah satu syariat. Bukannya datang dengan kehendak Nabi, bukannya sebab ada jangan sampai ada yang mengatakan keadaan Nabi lari. Tidak. Yang pertama kita kena lihat ianya adalah satu syariat Allah Subhanahu wa taala. Suruhan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi hijrah. Nabi tinggalkan kota suci Mekah. Maka disitulah kalau kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 40. Surah At-Taubah ayat 40 yang merakamkan kisah satu peristiwa yang besar ini jemaah sekalian. Yakni dalam surah At-Taubah ayat 40 yang bermaksud kata Allah, kalau kamu tidak menolongnya, yakni Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Iaitu ketika kaum kafir di Makkah mengeluarkannya dari negerinya Makkah. Sedangkan dia salah seorang daripada dua sahabat ketika mereka berlindung di dalam gua. Pada ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad dan menguatkannya dengan bantuan tentera malaikat yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan syirik orang-orang kafir terbawah, kalah dengan sehina-hinanya. Dan kalimah Allah Islam adalah yang tertinggi selama-lamanya. Kerana Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Baik. Pertama kita lihat peristiwa itu berlaku apabila di sini Allah mengatakan bahawasanya orang kafir ni ketika Allah SWT mewahyukan kepada Nabi SAW, itu wahyu yang pertama turun. Nabi SAW waktu itu menerima wahyu 40 tahun. Wahyu yang pertama itu surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5. Kemudian Nabi berdakwah di Makkah Al-Mukarramah selama 13 tahun. Dan peristiwa sebelum hijrah ni ada berlaku peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana Nabi SAW diperjalankan dengan keadaan yang mana tahun duka cita, duka nestapa. Kemudian Nabi diperjalankan daripada minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Maka peristiwa hijrah ini berlaku setelah peristiwa Isra wal Mi'raj. Bermaksud ketika itu 13 tahun Nabi berdakwah. Tu lihat. Orang kafir, mereka ni kaum kafir di Mekah ni tak nak menolong Nabi. Menentang Nabi. Malah berusaha untuk mengancam Nabi. Malah ketika kenapa boleh jadi sampai tahap Nabi nak dihalau ni? Pertama Nabi di pulau jemaah sekalian. Jadi ini satu kisah yang mesti kita renung betapa Nabi kekasih Allah, Habibullah, diperjalankan dengan satu kisah yang sangat mencabar. Sebab tu bila cerita tentang sirah nubuah, sirah Nabi Muhammad SAW ini, saya boleh simpulkan kehidupan Nabi ini penuh dengan cabaran dan penuh dengan tekanan. Tapi Nabi tidak tercabar, Nabi tidak tertekan. Bayangkan Nabi
penduduk Mekah. Nabi lahir di kota suci Mekah. Nabi lahir tempat mak ayah Nabi kat situ. Nah, tapi Nabi peringkat pertama dakwah. Dakwah ni terbagi pada dua, yakni dakwah di Mekah dan dakwah di Madinah. Dakwah di Mekah adalah dakwah secara sulit. Dakwah di Madinah, dakwah secara terbuka yang melibatkan peristiwa hijrah. Tapi Nabi dakwah 13 tahun secara sulit. Yang menyebabkan sampai pertama Nabi di pulau. Ketika tahu Nabi menyebarkan kalimah Allah ini, mengajak umat kaum musyrikin Mekah, kaum Mekah ini, Nabi di pulau, Nabi dikatakan gila, majnun, wa na'udzubillah min zalik. Nabi dah diasingkan, tidak ada urus niaga dengan Nabi, tidak ada apa-apa transaksi dengan Nabi SAW. Bayangkan, bila Nabi telah di pulau, tetapi Nabi masih tidak boleh diapa-apakan lagi. Kerana ketika itu ada pak saudara Nabi, Abu Talib ketika itu masih hidup. Keturunan Nabi SAW ini, keturunan Tok Nabi Abdul Muttalib ini adalah keturunan pembesar. Nabi ini keturunan hebat mas sekalian. Walaupun kalau kita nampak Nabi ini susah kerana kematian pak Nabi, mak Nabi. Maka Nabi ini yatim piatu. Jadi yang kat situlah datangnya susah. Keadaan Nabi itu paksa numpang dengan pak saudara Nabi Abu Talib. Maka di situ jemaah sekalian, satu gambaran betapa Nabi, ya Allah, susahnya Nabi kena pulau dan sampai tak ketika Allah uji kewafatan isteri bagi Nabi SAW, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha al-Kubra, serentak pada masa yang sama, tahun yang sama, kematian pak saudara Nabi. Itulah Abu Talib yang membesarkan Nabi, yang menjaga Nabi dan yang memberikan full commitment untuk protect Nabi ketika itu. Orang kafir Quraisy waktu itu, orang musyrikin Mekah waktu itu tak boleh buat apa-apa. Mereka hormat keturunan Nabi SAW, iaitu Abdul Muttalib. Jadi kewafatan isteri Nabi yang sangat membantu perjuangan Nabi, yang sangat memberikan satu semangat yang luar biasa. Ini penting para isteri sambil-sambil tu apa nak cerita hijrah ni, antara peranan penting, tulang belakang yang menjadi penyokong, malah Allah syariatkan manusia pertama yang masuk Islam itu adalah isteri Nabi SAW. Maka ini satu perkara yang mesti kita berikan perhatian. Kita, isteri ni mesti macam mana pun dia kena mesti penyokong kuat pada suaminya. Kerana itu memang syariat yang berlaku dalam hidup Nabi SAW. Maka kewafatan isteri Nabi SAW, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu kubra, dan kematian pak saudara Nabi serentak, yang mana dua individu ini adalah individu yang sangat berperanan dalam hijrah, dalam menyampaikan Islam ketika itu, yang menjaga institusi dalaman, yakni isteri Nabi yang memberi kekuatan dalaman, dia ini bagi semangat, yang menjaga kemaslahatan dan keselamatan Nabi di luar, itulah pak saudara Nabi. Maka ketika dua-dua insan hebat ini Allah panggil serentak, maka disitulah kesedihan Nabi SAW. Maka disitulah berlakunya ancaman besar bagi Nabi SAW. Dah 13 tahun tu sebelum kewafatan, itu dah terancam dah dengan Nabi kena baling najis. Dia letakkan isi perut unta belakang Nabi tengah solat, perut unta najis semua dia bubuh. Allahu Akbar. Yang payahnya perjalanan Nabi SAW. Maka ketika itu jemaah sekalian, kalau kita lihat bila kematian pak saudara Nabi, disitulah gerakan besar-besaran kaum kafir Quraisy, kaum musyrikin Mekah ni, yang mana penasihat dia ketika itu adalah iblis. Iblis telah menampakkan dirinya dalam rupa manusia ketika itu tengah meeting. Siapa yang boleh, dia ceritalah tentang Nabi tengah meeting, kemudian dia bagi tawaran, siapa boleh bunuh saja Nabi, bunuh saja Muhammad. Ketika itulah orang Quraisy waktu itu mendapat kekuatan bisikan. Itu bisikan tu, walaupun iblis waktu itu dia menjelma dalam rupa manusia, dia terus bagi advice, bunuh saja
katanya. Bayangkan mas sekalian, memang tahap begitu. Orang ni kalau dia dah geram, dia sampai tahap kesumat ni. Sebab tu kadang-kadang kita dengar sihir-sihir yang aku nak bagi dia mati katanya. Aku tak nak tengok dia hidup atas muka bumi ni. Aku nak dia mati katanya. Memang itu pun impian musuh-musuh kita. Musuh-musuh Islam. Kalau kita berharap dengan musuh ni, dia tak nak tengok kita hidup. Sebab dia tak senang tengok kita hidup. Jadi jangan impikanlah kita ni sentiasa senang hidup ini, kerana ingat, kata guru saya, Farid katanya, kau tak kenal musuh kau, tapi musuh kenal kau. Kita tak kenal musuh. Tak kenal siapa musuh kita. Itulah ada perbahasan gunting dalam lipatan. Ada perbahasan tentang musuh dalam selimut. Kita tak tahu je mas sekalian. Sedangkan Nabi SAW itu insan kamil. Yang mana Allah utuskan Nabi SAW itu sebagai kekasih Allah. Pun ada musuh. Dan musuh Nabi SAW itu nombor satu lah iblis. Dan dia nak Nabi mati. Jadi kita pun kena tempias. Kalau kita tak kena tempias tu, kita bukan ikut susu galuh Nabi. Walaupun tak ada lagi orang nak bunuh kita, tapi sekurang-kurangnya kita kena faham, musuh Islam ni sentiasa nak kita mati. Iaitu mati semangat, lemah semangat. Kita ni jadi give up. Dia nak buatkan kita putus asa. Atau nak mati kan tu. Sama ada mati dalaman atau mati luaran. Macam kisah Nabi ni, Nabi SAW tu nak mati terus. Maka di situlah datangnya syariat. Allah SWT mensyariatkan Nabi. Orang kafir Quraisy tak nak tolong, tak apa. Sedangkan Allah dah tolong Nabi. Ketika itulah dalam surah Taubah ayat 40 ini. Yang mana sedangkan Allah SWT dah menolong Nabi sebenarnya. Penolong besar dalam perjuangan kebenaran, Islam, kebaikan. Apa bentuk yang bawa kepada Allah, jemaah sekalian. Letak satu perkara, satu benda yang mesti tanam dalam hati. Apa dia? Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi. Letak dalam hati ini jemaah sekalian, ia memang kita ada orang yang akan membantu kita. Dari segi syariat memang kita nampak. Kita ada orang mungkin sepahaman dengan kita. Tapi kena ingat, hakikat dalam perjuangan ini jemaah sekalian, yang benar-benar membantu kita, yang menjaga kita, yang memastikan kita ni boleh berubah jadi baik, yang memastikan kita ni boleh sampai ke syurga dengan selamat, itu Allah. Jadi ketika itulah Allah SWT mewahyukan kepada Nabi SAW ketika Nabi dah berhijrah. Nak cerita keluar panjang ni, saya ringkas-ringkaslah. Dan saya bukan ahli pakar dalam sirah. Cuma saya nak ambil ibrah daripada perjalanan hijrah Nabi ni. Jadi kita tengok Nabi SAW, Allah pertama, Allah suruh keluar ikut pintu depan. Cuba tengok. Allah boleh suruh Nabi keluar ikut pintu belakang kan, menyusup keluar. Tapi Allah suruh Nabi keluar ikut pintu depan. Dan di situ bila kita letakkan Allah menjadi penolong kita, maka syariat Allah jangan diragui. Pertama, jangan komplain, jangan reject, jangan kata boleh ke tak. Bila kata datang syariat Allah suruh buat, yes. Dan di situ ada tanda kebesaran Allah. Sebagai contoh, Nabi keluar ke pintu depan, relax je. Rupanya Allah tidur kan musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Islam tidur. Orang kafir Quraisy waktu itu tidur. Allah tidur kan, tengok hebat. Nampak? Ini namanya bila tak Allah menjadi penolong. Malah Allah penjaga kita. Memang pada syariat kita ada pedoman. Ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, orang yang benar. Dan di sini kita tengok kenapa Allah gandingkan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sebab dalam kita nak berhijrah ni, kita kena ada pasangan yang benar. Bukan pasangan yang hanya berpura-pura ke apa, tidak. Pasangan yang benar. Kita perlukan yang benar. Bukan sekadar yang kuat, tetapi yang benar. Maka menunjukkan hijrah Nabi ini dengan kebenaran. Ya Allah. Dan Allah tunjukkan kuasanya. Keluar. Depan-depan. Nak dibunuh ni. Dah ready nak bunuh Nabi dah.
maka ketika itulah dan peranan inilah peranan Sayyidina Ali bin Abi Talib yang menggantikan tempat tidur Nabi. Hebatlah. Mana kalau kena tikam tu habislah kan. Jadi nak bagi tahunya kekuasaan Allah itu berlaku ni mas sekalian. Memang kita sebagai manusia ni memang kadang-kadang kita ada pertikaian kan. Jadi bila kita lihat kisah ini jangan kita lagi pertikaikan. Jikalau itu syariat Allah no question no objection. Pasti akan ada pertolongan. Pasti. Perkara yang pasti. Yang kita nak pastikan kita ni adakah kita duduk dalam syariat Allah. Itu saja. Adakah kita ni dalam track itu? Kalau tidak, habis kita. Okey, khair. Maka di sini juga apabila dengan Allah wahyukan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang dalam perjalanan Nabi hijrah itu mengambil masa belah-belah hari mas sekalian. Belah-belah hari. Ada kata riwayat 2 minggu. Nah, perjalanan tu. Maka di dalam gua orang Quraisy itu, orang Mekah, kafir Quraisy dia lancarkan seluruh kekuatan untuk cari Nabi. Dia tengok Nabi dah lagi dah tak ada, cari. Gunakan semua squad datang turun. Jadi itulah kisah Gua Sur tempat Nabi berlindung. Sempit gua itu mas. Dah sampai ke atas depa boleh naik, cuma bayangkan. Cuma Nabi tak ikut jalan biasa, Nabi ikut jalan yang Allah syariatkan dengan jalan susah. Jalan berbatu-bata, jalan yang jarang orang lalu. Walaupun ini satu benda, bila dengan Allah kita jangan ambil mudah, jangan tak apa ada Allah, take it easy, bukan. Maksud ada Allah, kita ni kita akan buat satu perkara yang memang very intelligent lah. Sebab dengan Allah ni kita akan sangat teliti sebenarnya. Bukannya kata take it easy lah, tak apalah ikut jalan ni orang tak nampaknya kata. Itu sebenarnya ambil mudah. Bila dengan Allah ni Nabi terpaksa pilih jalannya, route yang memang orang kata apa? Orang tak jalan tempat tu. Memang berbatu-batu kena panjang gusur tinggi. Ini peranan Asma bintu Abu Bakar Sayyidatina Asma bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Waktu itu mengandung 7 bulan mas sekalian. Naik gua sur lagi tinggi pada gua Hira. Allah. Dan ketika itu Allah kata, Allah rakamkan bagaimana Nabi SAW ketika musuh tu dah sampai depan gua dah. Maka Nabi bila dengan Allah, Nabi kata pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, la takhaf, la tahzan. Di sini nah. Di sinilah datanya bagaimana keyakinan Nabi SAW. La tahzan innallaha ma'ana. Iz yaqulu li sahibihi iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Padahal dah ada dah kat depan tu. Dah ada nampak kaki, tinggal depa duk orang kata botak kalih tengok dah nampak dah. Dan di situlah Allah tunjukkan lagi kekuasaan. Allah datangkan labah-labah untuk buat sarang. Dan inilah kata ni, Allah sebaik-baik perancang, Allah sebaik-baik penolong, Allah sebaik-baik pelindung. Memang manusia nampak merancang, wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah pun merancang, dan perancangan Allah yang terbaik. Maka bayangkan Allah gerakkan labah-labah untuk buat sarang. Labah-labah untuk buat sarang di depan gua. Maka di situ jemaah sekalian, kita melihat bagaimana kebesaran Allah lagi. Ni benda ni jemaah sekalian. Perkara ni bila kita tengah nak dalam perjalanan nak ubah diri kita, nak berubah daripada buruk kepada baik, kepada susah kepada senang, kepada sakit kepada sihat,
Maka di sini kita kena lihat bahawa Allah SWT dengan kebesarannya, dengan kekuasaannya, pasti akan tunjukkan. Cuma kita nak bina keyakinan. Nak bina keyakinan dengan Allah. Maka di situ Allah tunjukkan laba-laba masang dia punya sarangnya, dan di situlah mereka melihat takkanlah boleh masuk kot. Ini tempat ni dah lama dah ni. Macam gitu. Nampak Allah yang mengawal mereka kan. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yang memerintah bagi setiap sesuatu. Jadi kita nak nampak Allah ke tidak, itulah Nabi mengajarkan kepada kita peristiwa yang begitu dramatik. Ini memang dramatik lah, maksudnya dengan keadaan Nabi kena berlindung, Nabi kena nyunguk, Nabi kena nak dibunuh. Nabi tunjukkan bagaimana dalam keadaan yang kritikal itu Nabi zahirkan bagaimana menuju Allah tu Allah mesti dengan yakin. Innallaha ma'ana. Maka fa'anzalallahu sakinah. Bila kita kata innallaha ma'ana, apa pengajaran yang kita dapat? Fa'anzalallahu sakinah. Kata Allah dalam surah Taubah ayat 40 tersebut, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad SAW dan menguatkannya dengan bantuan tentera malaikat. Ketika itu jemaah sekalian, Allah Akbar. Yang bila kita kata Allah bersama dengan kita, dan dia begini jemaah sekalian, jangan cakap macam ni. Layak ke ustaz saya Allah bersama dengan saya? Layak ke saya ni pendosa, saya ni begitu begini? Kita jangan buat spekulatif. Jangan kita buat satu tanggapan negatif tentang Allah. Memang kita wajib bersama dengan Allah. Hang berdosa ke, hang siapa ke, dan memang kita pun memang berdosa. Memang kita kena bersama dengan Allah. Sebab Allah lah yang mengampunkan dosa kita. Allah lah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Yang lagi parah bila tak nak bersama Allah. Maka di sini ayat ini kita kena letakkan innallaha ma'ana. Allah bersama dengan aku. Bila kita cakap dengan yakin, ini kata perjalanan hijrah ni menuju Allah. Bila menuju Allah ni perbincangannya adalah yakin kenal Allah. Yakin kenal Allah. Kenal Allah dan yakin. Tu ayat dia. Kenal Allah dan yakin. Kenal Allah dan yakin. Kenal Allah dan yakin. Maka terkeluarlah daripada kalam lisan kita, daripada hati yang yakin tadi, yang ada iman, la tahzan innallaha ma'ana. Maka fa'anzalallahu sakinah. Bila kita sebut begitu, kalau kita ambil ya Allah Nabi sebut, dan apa yang berlaku, maka Allah turunkan sakinah. Sakinah ini penting. Yang ini ketenangan dalam hati yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa, dan hati milik Allah. Maka kalau kita nak dapatkan bantuan Allah, dengan Allah menghantar bantuan malaikat, maka syaratnya kena tenang. Nak tenang dengan apa jemaah sekalian? Dengan Allah. Bagaimana syariatnya? Sebut la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. InsyaAllah Allah bersama dengan aku. Aku tengah susah ni. Aku tengah tak ada duit ni. Aku tengah nak berubah, orang mengata aku ni. Orang buka aib aku ni. Orang pelikihkan aku ni. Orang ada agenda nak menjatuhkan aku. Orang pandang serong, pandang sebelah mata, pandang tak ada mata. Cakap dalam hati, innallaha ma'ana. Cakap pada diri dalam hati bagaimana Nabi lalui peristiwa hijrah. Yang mana waktu itu Nabi dalam keadaan sangat genting. Dan Nabi bersembunyi di gua Sur. Maka kita pun kata Nabi telah melalui peristiwa ini. Maka kita nak ikut jejak langkah Nabi. Walaupunlah tidak sesempurna bagaimana perjalanan yang kita lalui itu, namun sekurang-kurangnya kita ingat peristiwa ini. Bila kita sedang berlaku situasi yang sedang mengancam kita, yang terancam, memang itu tadi kita mukadimahkan tadi. Disebut hijrah ni mesti akan ada mujahadah, mesti ada satu pertembungan, mesti akan ada satu perlawanan antara nafsu. Ini pun satu hijrah yang mesti. Hijrah tempat dah tak berlaku, kata Nabi SAW. Yang kita tengah bincangkan hijrah tempat, Nabi terus disyariatkan hijrah. Maka Nabi kata mafhum hadis, hijrah tempat telah tidak berlaku, sekarang adalah hijrah kepada diri menjadi lebih baik. Maka bila kita sedang nak wake up, nak bangkit, nak ba'id, nak nak bangun ni, memang musuh-musuh Islam ni seperti mana iblis tadi, dia nak kita mati, mas kalian.
Alah engkau ni memang tak layak, tak payahlah engkau. Engkau dah aku tahulah engkau dulu macam mana. Kita tengiang-ngiang kata-kata tu. Bila jadi baik dah, alah engkau tak payahlah nak pura-pura baik, tengiang-ngiang kata-kata tu. Itu belum lagi dengan lisan pula. Orang kata pula, kau nak jadi baik sekarang lah baru nak baik. Allah, kita mula nak down tu. Kita nak mula nak kekuatan tu. Maka ketika itu datang jemaah sekalian, katakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Ya Allah, aku tidak bimbang. Kau bersama aku. Aku yakin Engkau sahaja yang membimbing aku ke jalan yang selamat sampai ke syurga. Di sinilah jemaah sekalian nak tengok hubungan kita dengan Allah. Allah ni menerima kita. Manusia yang berkira-kira memilih-milih. Allah tidak memilih-milih jemaah sekalian. Ketika Allah nak pilih kita, Allah nak panggil kita ni, walaupun manusia ni 1001 orang menghalang kita. Tapi kalau kita dah tekad dalam hati kita ini ada Allah, tak ada satu pun yang akan menghalang kita. Tak ada satu pun, jemaah sekalian. Inilah benda yang kita kena tanamkan dalam diri. Bagaimana besarnya perjalanan hijrah Nabi ini, intipati yang kita boleh lihat di bawah sekalian. Pada pagi yang penuh barakah ini pertama, perjalanan awal kita nampak bagaimana Allah SWT ini menjadi penguat paling utama. Ini kita kena nampak ni dulu jemaah sekalian. Kita jangan kona-kona lain. Tak boleh. Hijrah ni mesti dengan Allah. Mesti dengan Allah. Dan semua pertolongan itu sampai bila kita mengatakan kita bersama Allah, dan Allah pertama turunkan sakinah. Dan disitulah Allah turunkan tentera malaikat. Kalau di sini Allah kata Allah turunkan bantuan malaikat yang tak nampak. Kita takkan nampaklah malaikat, macam mana nampak ya? Kita bukannya makam Nabi, tidaklah. Makam wali jauh sekali, kuali ialah. Tak nampak. Jadi jemaah sekalian, kita umat Nabi SAW. Maka jangan pernah kita rasa keseorangan. Jangan pernah kita rasa keseorangan. Seorang tak apa. Tak ada masalah seorang ni. Tapi masalah keseorangan tu masalah. Walaupun di sisinya ada suaminya yang sentiasa ada di sisinya. Tapi bila dia tidak ada Allah dalam hatinya, yakni tidak ada keyakinan Allah dalam hatinya, walaupun di kelilingnya itu ada 1 juta orang, 1 bilion orang, dia tetap akan rasa keseorangan. Tetap akan rasa keseorangan. Tapi biarpun dia itu keseorangan, duduk seorang, orang pinggir dengan dia macam Nabi SAW, orang pulau dia, orang halau Nabi SAW. Tapi Nabi tidak keseorangan. Jadi kita tidak akan keseorangan. Jangan pernah lah aku seorang dia. Siapa nak dengar? Jangan pernah tengok orang kiri kanan. Jangan pernah tengok siapa nak ada bersama aku. Tapi tengok aku bersama siapa. Jangan tengok orang. Jangan tengok siapa nak bersama aku. Tapi tengok aku nak bersama siapa. Maka bersamalah kita dengan Allah. Innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Ini perjalanan. Maka di situlah perjalanan diteruskannya mas sekalian. Akhirnya tibalah Nabi SAW di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Perjalanan Nabi. Maka di situlah bermulanya era kebangkitan Islam setelah ditindas, setelah ditekan. Ingat pengajaran hijrah ni mas sekalian. Kalau benar kita bersama dengan Allah, makin ditekan, makin ke depan. Makin ditekan, makin ke depan. Makin dihina, makin kenal diri kita. Bukan makin dihina, kita makin lemah. Yelah ustaz, siapalah saya ni ustaz.
Saya ni banyak dosa Ustaz. Dia jadi lemah. Salah. Umat Islam bukan lemah. Umat Islam bukan resah. Jangan. Maka ketika itu menunjukkan bahawa umat Islam ni, orang beriman ni, bila ada Allah aja, hijrah dengan Allah ni, kalau betul dengan Allah, makin ditekan, makin ke depan. Makin ditekan, makin ke depan, mas sekalian. Dan hebatnya Nabi, cabaran dan tekanan di dalam hidup Nabi SAW tidak menyebabkan Nabi menjadi minoriti, terpinggir, hilang terus, tidak. Tapi Nabi membina kekuatan. Akhirnya legasi yang besar terbina di Madinah Al-Munawwarah. Daripada Madinah Al-Munawwarah yang berasal nama Yathrib, tapi Nabi telah diwahyukan untuk melihat di sana tempat peradaban kebangkitan Islam. Maka di situlah berlakunya 10 tahun penyebaran Islam. Maka tidak ada lagi penghijrahan. Waktu itu umat Islam dah nak berhijrah ke tempat lain. Nabi terus bina terus peradaban Islam di situ dengan ada piagam Madinah. Dan kena ingat, ketika Nabi menuju hijrah, pertamanya Nabi bina itu adalah masjid. Dan syariat Allah itu ditegakkan dengan membangunkan rumah Allah. Maka kita jemaah sekalian, bila kita dah tengok dalam hidup kita, macam mana nak memastikan hijrah kita itu istiqamah, maka jadikan hidup kita dengan rumah Allah. Dengan rumah Allah. Rumah Allah di masjid dan juga rumah kita juga mendapat, orang kata apa, persamaan. Yang mana kalau kita suami isteri, suami mengimarahkan rumah Allah, masjid, isteri mengimarahkan rumah sendiri, rumah tangga. Jadi insya-Allah jemaah sekalian, begitulah kalau kita lihat bagaimana intipati penghijrahan, kisah peristiwa hijrah Nabi SAW ini sebenarnya memberikan satu, bukan lagi motivasi yang biasa-biasa, tetapi membawa kita kepada satu cetusan kebangkitan yang luar biasa. Dan hebatnya bila kita dengan Allah ni, dia tidak akan padam semangat. Takkan. Memang macam-macam cerita, macam-macam agenda untuk memadamkan semangat kita, memadamkan jejak langkah kita. Macam Nabi dah kena 13 tahun. Kalau kita baru nak berhijrah, baru setahun berhijrah, baru 2 tahun berubah, baru 3 tahun berubah, baru 5 tahun berubah, tak payah challenge lah. Nabi 13 tahun punya susah. Jadi kita jangan jadikan kita ni keadaan. Kalau dalam pengajian hakikat kehidupan kita letakkan, jangan kita terkesan dengan keadaan, jangan kita tunduk dengan perasaan, jangan kita tertipu dengan kebendaan. Maka susun gerak langkah dengan bersamanya keyakinan. Maka di sini jemaah sekalian, kalau kita lihat juga kesimpulan, bila masuk tahun baru, antara perkara yang mesti kita letakkan adalah sentiasa memperbaharui. Dia bukan kata tahun baru saja, bila sebut yang baru ni, maka setiap hari, hari baru kita. Dan Nabi SAW juga mengingatkan kita untuk perbarui iman kita. Maka tahun ini, katalah kita ambil iman tahun lepas dengan iman tahun ini. Sebenarnya iman tu kena setiap hari perbarui. Kata sahabat, bagaimana nak perbarui iman? Kaifa nujaddidu imanakum? Bagaimana kami nak perbarui iman kami? Maka kata Nabi SAW, min aksiru min qawli la ilaha illallah, dengan memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Bila sebut kalimah la ilaha illallah ni bukan sekadar bil lafzi dengan lafal lisan, tetapi kalimah ni adalah datang dari iman. Ini kita kena perbarui kefahaman kita, memantapkan kefahaman kita dari masa ke semasa. Kena memastikan bahawa kita ni, hubungan kita dengan Allah ni terbina dengan keyakinan. Hubungan terbina dengan keyakinan, bukan dengan perbuatan semata-mata. Maka dengan keyakinan itulah kita menzahirkan perbuatan. Barulah kita zahirkan amalan. Maka istiqamahlah kita beramal kerana kita yakin dengan Allah. Kita yakin. Contoh jaga solat awal waktu, kita azam nak awal waktu lepas ni. Yang kalau suruh rumah tu, duduk rumah tu awal waktu lah. Awak nak buat apa lagi pun. Kat rumah dah. Kalau tak kat rumah tak boleh awal waktu. Ya Allah. Dah buat kat rumah dah.
Kat situlah ujian pinggan mangkuk lah, ujian nak masuk kari kepala ikan lah, ujian itu datang dia macam-macam hal. Kan? Kalau kat luar tu ala kulihal lah, nak buang itu, nak buka itu, nak buka ni, banyak no lapisan kan. Tapi kalau dah kat rumah, awak nak buat apa lagi? Takkanlah ke rumah pun lambat. Okay. Jadi kita azam tahun ni kita nak syariatkan apa? Kempen awal waktu rumah. Jadi kita kempen, bukan sekadar kita saja, anak kita. Tak payah nak kempen kat suami pula. Kalau kat suami tak ada kempen, mengimpin. Duk bibir pula nanti kan. Tapi tak apa kalau nak nasihat, jom kita awal waktu. Contoh kan. Kita utamakan itu. Jadi kita beramal dengan yakin lah. Kita beramal dengan yakin kepada Allah. Dia tak sia-sia. Tak sia-sia setiap amalan kita yang kita lakukan ini di sisi Allah. Semuanya dibalas oleh Allah. Jadi jemaah yang muliakan Allah SWT, ambillah ibrah daripada perjalanan hijrah Nabi SAW. Antara ibrah besar tu, jangan lemah semangat. Jangan kita rasa kesorangan. Kita ada Allah yang maha menjadikan. Tinggal lagi persoalannya, yakinkah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bina keyakinan, perbarui iman kita. Nabi kata, jadidu imanakum, perbaruilah hubungan keyakinan kita dengan Allah. Bagaimana nak perbarui? Itu dengan perbanyakkan kalimah la ilaha illallah dan duduk di dalam perbahasan yang membincangkan tentang kebesaran Allah. Tidak boleh skip, setiap hari kena dengar tentang kebesaran Allah. Kelas-kelas atau pengajian yang membawa kepada perbahasan kebesaran Allah, membicarakan tentang Allah, sifat Allah, maka wajib kita duduk dan kita dengar. Atau kita kena setiap hari membincangkan perbahasan tentang Allah. Tidak boleh tidak. Biar kita sikit-sikit Allah. Sikit-sikit Allah daripada Allah sikit-sikit. Biar orang pulaukan kita kerana sebut nama Allah. Lebih baik daripada Allah pulaukan kita kerana kita tidak menyebut nama Allah. Dan memang kena banyakkan sebut Allah. Wazkurullaha katsira. Wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Perbanyakkanlah ingat Allah. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang beruntung. Wallahu a'lam. Di masa itu saja. Terima kasih kepada pihak surah An-Nur fasa 3 Isembah Selatan. Mari kita sama-sama membantu untuk mengimarahkan surah An-Nur fasa 3 Isembah Selatan dengan menginfak kepada aktiviti-aktiviti yang telah dianjurkan oleh surah An-Nur. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada semua jemaah yang bersama-sama dengan saya dan surah An-Nur pagi ini untuk kita mengimbau perjalanan hijrah Nabi SAW, walaupun tidak sedetail mana dalam kisah sirah, namun kita nak ambil ibrah dan kita nak tengok perbahasan dalam sudut kehidupan kita, insya-Allah. Moga-moga Allah rahmati kita. Moga-moga tahun 1445 hijrah ini membawa satu semangat yang luar biasa untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Pedulikan kata-kata yang melemahkan semangat kita. Kerana apabila kita nak menuju kepada Allah, tak ada siapa boleh menghalang kita, tak ada siapa boleh menghukum dan menghakimi kita, melainkan kita perbetulkan niat kita, ikhlaskan nanti kita nak hijrah menuju kepada Allah, bukan selainnya. Wallahu alam. Mohon maaf daripada saya ada kekurangan, kata-kata itu kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Al-insana fi khusr ila allazina amanu wa hum tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.